Pintu sempadan antarabangsa negara jadi tumpuan. RTM raih ulang tahun ke-76. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim. Berita wilayah edisi 1 April 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Melaka bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Malaysia berterima kasih kepada Indonesia atas kerjasama membuka sempadan negara kedua-dua negara dengan syarat lebih longgar. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyuarakan penghargaan tersebut pada sidang media bersama Presiden Indonesia Joko Widodo di Jakarta. Terima kasih. Saya percaya selepas ini hubungan antara rakyat dengan rakyat lebih kukuh dan terjalin melalui pembukaan sempadan ini. Bermula hari ini juga, semua pengembara luar yang telah menerima vaksin lengkap tidak lagi perlu menjalani kuarantin. Sebaliknya, hanya perlu membuat ujian pengesanan COVID-19 sebelum, berlepas dan selepas ketibaan. Malaysia membuka fasa peralihan ke endemik dan membuka semula sempadan antarabangsa sepenuhnya hari ini kepada semua negara. Di Perlis, pintu sempadan Malaysia-Thailand di Wang Kelian Wan Prachan dibuka mulai jam 8 pagi tadi. Namun tidak ramai pengembara dari Thailand memasuki negara ini. Tinjauan RTM mendapati belum ada mana-mana pengembara dari Thailand berjaya melepasi pemeriksaan imigresen Malaysia susulan gagal mematuhi SOP ditetapkan. Ini termasuklah gagal menyediakan laporan ujian RT-PCR dan tiada perlindungan insurans bagi COVID-19 dan pengembaraan. Kalau ikutkan tu di SOP nombor 6, rakyat Malaysia, rakyat Thailand yang masuk dia kena buat RTK antigen dalam tempoh 24 jam. Jadi kami berada di sini ni untuk memudahkan traveller ataupun rakyat Thailand yang masuk ke sini untuk mereka terus buat dan terus pergi ke destinasi yang dituju. Selain itu, kebenaran kemasukan melalui pintu sempadan Wang Kelian Wan Prachan yang hanya bagi pemegang pasport Thailand sahaja, manakala pemegang pasport lain-lain negara tidak dibenarkan masuk. Pintu sempadan di Wang Kelian Wang Prachan hanya dibuka 3 hari seminggu, iaitu Isnin, Rabu dan Jumaat mulai jam 8 pagi hingga 7 malam. Keadaan trafik di Tambak Johor, Johor Bahru, Johor lancar petang ini. Ia selepas warga Malaysia di Singapura mengambil peluang pulang ke negara ini selepas tengah malam tadi sejurus sempadan negara dibuka. Tinjauan kru RTM Johor mendapati kenderaan yang melalui sempadan dari Singapura ke Malaysia termasuk kereta dan motosikal. Manakala kenderaan dari arah Malaysia ke Singapura rata-rata terdiri daripada kenderaan berat seperti lori dan perkhidmatan bas. Selain itu, terdapat sebilangan kecil pengembara merentasi Tambak Johor sejauh kira-kira 1.06 km untuk memasuki Malaysia. Saudara, pada usia 76 tahun, RTM perlu merancang dan bertindak pantas agar kekal relevan menyampaikan khidmat kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Menkom Tan Sri Anwar Musa berkata, kandungan terbitan juga perlu bersifat kreatif, unik dan memiliki daya penarik. Teks ucapan beliau yang dibacakan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Muhammad Mantik, turut menyentuh tentang perlunya elemen kreatif dan inovatif yang ditekankan untuk menambah baik siaran. Perlu menyelesaikan diri
dan bersedia menghadapi sebarang perubahan dari semua sudut, khususnya berkaitan dengan peringatan yang diberikan. Dalam erti kata lain, RTM perlu berubah atau transform. RTM perlu diremajakan supaya dapat kekal bersaing dan terus kekal relevan dalam perkhidmatan penyiaran masa kini. Cita rasa audien dan aspirasi pihak berkepentingan perlu diambil kira di saluran TV, stesen radio dan platform media digital RTM. Selaku badan penyiar rasmi kerajaan, RTM perlu tetap konsisten menyempurnakan tanggungjawab menyebar luas maklumat dan berita. Beliau berkata berucap sempena majlis sambutan Hari RTM ke-76 di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Sementara itu, sambutan Hari RTM ke-76 di Pulau Pinang diteruskan dengan program Meet and Greet di Padang Kota Lama. Untuk perincian lanjut, kita bersama wartawan Hanisma Ismail di lokasi. Hanisma. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Sempena sambutan Hari RTM ke-76, sambutan di Mutiara FM diteruskan dengan Meet and Greet oleh Mutiara FM. Jadi untuk mempericikan lebih lanjut mengenai program tersebut, kita bersama-sama rakan penerbit program tersebut, Laili Bardiana Rizal. Jadi menceritakan mengenai program hari ini. Okey, RDL Meet and Greet Mutiara FM bersama-sama masyarakat Pulau Pinang. Ini masanya untuk kami, sudah lama sangat kami tak keluar lokasi, dan ini langkah pertama Mutiara FM membawa kru-kru Mutiara FM. Kami bawakan GPM Game Pagi Mutiara dan 2 Mutiara ke Padang Kota Lama Esplanade. Jadi untuk meramah mesra dengan semua pendengar setia Mutiara FM. Dan pelbagai aktiviti yang kami lakukan sebenarnya hari ini adalah kuis, kita ada ramah mesra dengan pendengar-pendengar Mutiara FM, dan dah tentu kita nak sebarkan maklumat tentang radio Mutiara FM ni, tentang program yang berlangsung, yang akan berlangsung, dan juga kita nak bawakan muka-muka baru Mutiara FM untuk kita kabarkan kepada semua masyarakat Pulau Pinang, dan kita juga ambil kesempatan untuk bagi flyers, promosikan perniagaan Mutiara FM. Jadi anda boleh juga masuk iklan di Mutiara FM ni, dan ini tujuan kami sebenarnya, RDL Meet and Greet di Mutiara FM. Baik, jadi kenapa agaknya lokasi ini dipilih? Okey, Padang Kota Lama ni ataupun Esplanade ni dipilih sebab ianya adalah sebuah pot tempat lepak santai sebenarnya di Pulau Pinang. Ia memang sangat-sangat popular, dan orang kata pelancong luar, ini pula pelancong tempatan, memang ini tempatnya untuk orang kata tempat santai, tempat lepak kan. Dan satu lagi, kawasannya pun luas. Jadi kita pun masing-masing nak jaga SOP, dan ini tempat yang sesuai sebab masing-masing orang kata bolehlah beramah mesra sebab kawasannya luas, jadi kita boleh kekalkan menjaga SOP. Baik, jadi setakat itu dahulu laporan saya dari Padang Kota Lama. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Terima kasih Hanisma untuk perkembangan di Pulau Pinang. Menyampaikan berita yang cepat, tepat dan sahih. Sejajar matlamat itu, pasukan sukarelawan tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDAT RTM dengan kolaborasi bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dilancarkan hari ini. Jadi maklumat apabila pegawai-pegawai kita dilantik dalam SIDAT ini, pegawai sekutu kita akan bersama-sama dengan APM menggunakan aset-aset yang ada di APM bersama-sama di lokasi kejadian, dan kita melaporkan. APM bertugas untuk buat search and rescue, dan kita akan melapor maklumat yang tepat daripada lapangan. Itu dia punya objektif utama. Beliau berkata demikian dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya APM Aminur Rahim Muhammad berkata, kerjasama ini dapat membantu orang awam untuk mendapat maklumat sahih dan mengambil tindakan awal. Pasukan SIDAT RTM akan diberi latihan asas mengenai keselamatan diri bagi melancarkan tugasan di lokasi bencana. Itu musibah yang orang kata telah berlalu lama, diulang cerita. Jadi perkara-perkara tersebut boleh menjejaskan orang kata ketenteraman awam, ataupun mungkin menimbulkan rasa panik. Jadi perkara ini apabila RTM bersama-sama dengan APM
menyebarkan ataupun menyampaikan maklumat yang tepat, maka orang awam dapat maklumat-maklumat yang sahih lah. Dan jabatan-jabatan. Pelancaran SIDAT-RTM juga membawa makna signifikan apabila dilancarkan seiring sambutan hari ulang tahun RTM ke-76 hari ini. Sementara itu, seramai 5 orang kaki tangan RTM di Angkasa Puri menerima pemakaian pangkat sebagai pegawai bersekutu dan pegawai SIDAT RTM. Ia disifatkan penghargaan bermakna terhadap RTM sebagai media penyiaran diyakini selain menghulurkan tenaga dan kerjasama dengan APM untuk mempertingkatkan kualiti liputan bencana. Sebagai pegawai bersekutu berpangkat meja, saya bersama dengan sahabat-sahabat saya hari ini akan memanfaatkan akses yang ada untuk bersama-sama dengan yang berbahagia Ketua Pengarah Penyiaran yang juga seorang pegawai tinggi dalam APM untuk kita memastikan segala bentuk kolaborasi dalam melindungi keamanan negara akan dapat kita terjemahkan sesuai dengan fungsi RTM sebagai penyalur maklumat pantas dan sahih. Bagi kami warga media, apabila ada kolaborasi antara media dan juga APM, secara tidak langsung kita lebih memahami tugas APM dan pada masa yang sama juga kita dapat memberikan liputan yang lebih menyeluruh lah sebab kita lebih faham tugas-tugas mereka. Baik saudara, sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ke Jabatan Meteorologi untuk ikuti cuaca semasa tanah air bersama pegawainya Syazwani Yahya. Syazwani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada ketika ini, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kawasan-kawasan yang berkenaan. Amaran ini dijangka bermula pada 3 sehingga 7 April 2022. Di sepanjang tempoh amaran, kelajuan angin boleh mencapai sehingga 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Dan keadaan ini adalah amat berbahaya kepada aktiviti perkhidmatan feri, bubuk kecil serta sukan laut. Baiklah, berdasarkan paparan imej gema radar terkini, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia. Namun lebih tertumpu di negeri Perak serta pedalaman negeri Kelantan, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Keadaan ini dijangkakan mampu untuk berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi Sabah dan juga Negeri Sarawak, hujan beserta ribut petir kini lebih tertumpu di bahagian Kudat, pantai barat serta pedalaman di negeri Sabah, juga di bahagian Limbang, Miri dan juga Kapit di negeri Sarawak. Keadaan ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Dan harus diingatkan, awan ribut petir ketika tempoh peralihan monsun mampu menghasilkan hujan batu serta boleh menyebabkan angin kencang, banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Oleh itu, ramai dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dan sentiasa beka dengan ramalan dan amaran yang dikeluarkan Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Melayu adalah bahasa ilmu, tetapi penggunaannya berkurangan kerana tidak ada
terjemahan buku-buku untuk sebagai ulang kaji dan juga sebagai buku yang khusus untuk digunakan di sekolah, di universiti dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya harap Institut Terjemahan selepas ini akan lebih proaktif dan kerajaan akan memperkasakan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun TBM. Bersua kembali. Kita ke Bumi Kenyalang. Sambutan ulang tahun RTM ke-76 di Sarawak cukup meriah dengan pelbagai pengisian. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita bersama Vanessa Mering di sana. Silakan Vanessa. Ya, terima kasih Atika. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sarawak terus kekal menjadi media yang dipercayai dan sumber sahih untuk masyarakat khususnya di Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kredibiliti RTM dalam menyampaikan maklumat tetap menjadi sandaran masyarakat selari dengan kewujudan pelbagai media baharu. Kalau kita lihat RTM ini adalah stesen utama negara nasional. Jadi apabila berkenaan dengan penyebaran maklumat berita, ya tidak boleh silap. Sebab itulah dari dulu sampai sekarang kalau kita lihat RTM bila dia menyalurkan maklumat, kita tahu bahawa maklumat itu sudah ditentukan kesahihannya, kesahihan apabila part berita. Saya memang pukul 8 memang malam memang RTM saja. Saya tidak melihat yang lain. Ya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas perasmian sambutan ulang tahun Hari RTM ke-76 di RTM Kuching. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh yakin peranan radio di Sarawak amat penting kerana ia boleh diakses di kawasan pedalaman dan didengari menerusi pelbagai bahasa tempatan. Kita bukan hanya menyentuh sekumpulan etnik saja, tapi keseluruhan rakyat Sarawak yang pelbagai budaya ini kita dapat sentuh dan kita dapat menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih, maklumat-maklumat yang perlu masyarakat tahu. Kadang-kadang tugas kita sebagai penyiar, penyampai untuk menyampaikan dan menyatakan hasrat dan dasar-dasar kerajaan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Beliau ditemui pemberita pada acara penamatan siaran 76 jam tanpa henti di Konti Sarawak FM RTM Kuching hari ini. Seksyen radio bersiaran selama 76 jam tanpa henti bermula Selasa lepas dan tamat pada pukul 12 tengah hari tadi. Sambutan ulang tahun Hari RTM ke-76 disambut meriah di Sarawak dengan menonjolkan kepelbagaian etnik dan budaya di Sarawak dengan tema Keluarga RTM, Keluarga Malaysia. Untuk menjayakan tema itu, seramai 76 kaki tangan mengenakan busana pelbagai etnik dan budaya di negeri ini selain mengadakan jualan yang melibatkan warga RTM Sarawak menerusi 76 buah gerai. Dalam pada itu, pelbagai acara lain berlangsung, antaranya penyampaian watikah kerjasama Jabatan Pertahanan Awam dalam menubuhkan Pasukan Tindak Balas Kecemasan atau SIDERT RTM dan perasmian set baharu rancangan Kupa Kopi. Sementara itu, penyertaan lebih 40 kaki tangan RTM Sarawak dalam pasukan sukarelawan tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDERT merupakan satu titik tolak penting kerjasama RTM dengan APM dalam memastikan berita bencana dapat dilaporkan dengan pantas dan tepat. Menurut salah seorang anggota SIDERT RTM Sarawak, Nafais Nasril yang juga merupakan penyunting berita TV Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Sarawak, kerjasama ini amat baik dalam meningkatkan ketersediaan wartawan di lokasi, khususnya ketika melaporkan berita berkaitan bencana. Sehubungan itu, tambahnya bersempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-76 hari ini, kerjasama RTM Sarawak dengan APM ini dijalinkan dan pihak APM sentiasa bersama
bersedia membantu memberi pendedahan asas mengendalikan bencana dan kecemasan. Ia dapat disaksikan apabila pihak APM membuat demonstrasi aksi menyelamat melibatkan 3 orang anggota APM menggunakan teknik normal rescue rappelling dan spider rappelling di ketinggian bangunan 9 tingkat. Signifikannya aktiviti ini adalah ekoran penyertaan kaki tangan RTM di Sarawak ini sebagai ahli Civil Defence Emergency Response Team SEDET seramai lebih 40 orang penyertaan. Dan sekian sahaja laporan dari saya sempena ulang tahun Hari RTM ke-76. RTM terus unggul. Menjengah usia 76 tahun, Jabatan Penyiaran Malaysia RTM tetap kekal menjadi pilihan rakyat Malaysia amnya dan Sarawak khasnya. Mengimbau perjalanan sepanjang tempoh itu, banyak transformasi yang dilalui RTM untuk memastikan rakyat terus dihidangkan dengan terbitan program yang relevan dan menarik termasuk penyampaian berita yang sahih. Perincian khas bersempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-76 bersama wartawan Monica Geri. Mencapai usia 76 tahun RTM dan RTM Sarawak sendiri tidak ketinggalan mengalami proses transformasi terutama dalam penggunaan teknologi moden dalam setiap tugasan penyiaran berita radio dan juga penerbitan program dari lokasi. Dan marilah kita ketahui apakah pembaharuan tersebut dalam setiap tugasan yang dilakukan oleh kaki tangan RTM di Sarawak sendiri. Untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan media arus perdana serta media baharu yang lain, RTM Sarawak khasnya yang mempunyai 6 stesen di negeri ini mengurat langkah maju ke hadapan selari dengan perkembangan teknologi semasa. Selain bersiaran langsung menerusi beberapa saluran berita TV seperti Berita Pagi Sarawak, Berita Wilayah dari Sarawak dan Berita Tempatan IEBAN, RTM Sarawak juga menyiarkan program seperti Kupa Kupi, Steady dan Sini Kita Tok, Seleksi Pagi serta Cerita Pagi Sarawak dalam Selamat Pagi Malaysia yang turut dapat ditonton menerusi RTM Klik serta langsung di media sosial RTM. Namun untuk memberi hidangan terbaik bagi penonton serta pendengar bukannya mudah, apatah lagi maklumat yang disiarkan mestilah sahih dan tepat. Dalam situasi ini, gerak kerja serta logistik yang digunakan oleh kaki tangan juga mencuri tumpuan apabila cabaran utama ialah faktor geografi negeri ini. RTM kita harus sahut segala cabaran, segala bentuk teknologi baru yang masuk harus kita kena cepat lah. RTM kena cepat, kena lebih pantas dan mengikut trend. Kalau RTM tidak mampu mengikut trend dan keperluan-keperluan itu tidak dapat dilaksanakan secepat mungkin, maka kita akan ketinggalan. Dan apa yang berlaku sekarang ini, kita cuba mengejar. Jika dahulunya untuk mendapatkan berita terkini dan disiarkan secara terus, kaki tangan RTM khususnya seksyen berita ehwal semasa menghadapi kesukaran apabila terpaksa menggunakan kaedah penghantaran visual secara manual dari setiap stesen bahagian, antaranya kaset rakaman dikirim melalui bas ke RTM Kuching yang mengambil masa sehari atau lebih. Namun kini seiring peredaran zaman, tugasan menjadi lebih mudah apabila penghantaran visual dapat dilakukan kurang dari 1 jam hanya menerusi Google Drive atau secara dalam talian. Dari semalam function and then hari ini baru dapat disiarkan. So sekarang ni macam yang masa PRU Dun tu kita orang gunakan Mojo, kita dapat kompreskan, penggunaan aplikasi yang memudahkan kerja kita orang. Malah untuk memastikan penyampaian maklumat berwajah baharu, teknologi drone juga digunakan untuk penggambaran visual yang lebih menyeluruh dalam berita maupun penerbitan program. Bukan hanya dari seksyen berita ehwal semasa, seksyen radio RTM Sarawak juga menyahut cabaran yang sama apabila kini penyampai-penyampai radio yang bersiaran di konti dapat berinteraksi secara dua hala dengan pendengar menerusi siaran langsung di media sosial. Sesuai dengan perkembangan teknologi, kita perlu bergerak seiring dengan teknologi terkini lah supaya kita terus relevan. Jadi kita wujudkan supaya menggunakan platform media sosial, kita dapat tampilkan DJ-DJ, setiap DJ-DJ yang bertugas mengikut jadual
secara bervisual di Facebook. Zaman ini sudah orang kata maju ke hadapan. Jadi bila dah maju ke hadapan ni, semua orang tahu cara di sebalik tabir kita bersiaran dalam konti, cara penyampai-penyampai berinteraksi dan juga bekerja. Dan kalau kita lihat sekarang ni dah ada Mojo. Ini dah adalah antara platform dan juga cara kita untuk mengketengahkan dan juga meluaskan lagi RTM ini. Semestinya transformasi logistik yang ada lebih memudahkan kaki tangan RTM menyampai berita-berita yang terkini dan dapat bersaing dengan stesen TV yang lain. Saya Nasrul Hakim Muhammad Noh, pengarah penyiaran Sarawak, mewakili seluruh warga kerja Jabatan Penyiaran Sarawak mengucapkan selamat Hari RTM kepada seluruh warga kerja RTM di seluruh Malaysia. Selamat menyambut Hari RTM ke-76. Semoga umur kita semakin meningkat dan kematangan kita semakin matang. Maju RTM, maju semua. Pastikan yang sahih di RTM. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Graduan Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak diyakini mampu membawa perubahan dan kesan positif dalam komuniti di tempat mereka tinggal atau bekerja. Premier Sarawak yang juga Pro-Chancellor Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ini kerana pengalaman dan ilmu kemahiran serta pengetahuan yang diperoleh sepanjang menuntut di universiti tersebut telah membantu graduan berkenaan menjadi pekerja yang serba boleh atau mampu mencipta peluang pekerjaan yang berteraskan teknologi, inovasi dan keusahawanan. Graduan Swinburne juga katanya didedahkan dengan kemahiran penyelidikan yang mampu mengubah industri, membentuk kehidupan dan komuniti selain disiapkan dengan ilmu perusahaan yang inovatif, berteraskan ketangkasan, daya tahan dan responsif dalam persaingan dunia pekerjaan dan perniagaan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menyatakan demikian dalam buku cenderahati bersempena Majlis Graduasi Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak di Kuching. Seramai 53 graduan menerima anugerah pada majlis tersebut, termasuk 5 graduan Doktor Falsafah dalam program kejuruteraan dan sains yang disampaikan oleh Premier Sarawak. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Sekali lagi, selamat menyambut ulang tahun Hari RTM ke-76. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa untuk perkembangan di Sarawak. Menyusul selepas ini kita ke Sabah. Jangan ke mana-mana. Fokus dari negeri di bawah bayu, sambutan Hari RTM ke-76 tahun peringkat negeri dan Sabah hari ini melaksanakan solat di masjid dan surau dengan merapatkan sejadah. Langsung dari Kota Kinabalu bersama Rita Alusius Malik. Rita, silakan. Ya, Atika. Kerajaan negeri menyambut baik usaha dan komitmen Radio Televisyen Malaysia RTM Sabah dalam memperkasa kandungan rancangan pelbagai medium seperti Inggeris, Cina, Kadazan, Dusun, Murut, Bajau Pantai Barat serta Bajau Pantai Timur. RTM Sabah juga berperanan penting dalam aktiviti pembukaan semula sempadan negara bermula hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor juga menyeru agar program berkaitan pelancongan, menonjolkan budaya dan etnik juga dapat ditambah demi mempromosikan Sabah. Datuk Haji Ji berkata demikian semasa merasmikan sambutan Hari RTM peringkat negeri di Kompleks Kekom di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan timbalannya Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan. Sementara itu, ketika ditemui media, Datuk Jeffrey berkata kerajaan negeri juga yakin RTM masih relevan serta terus unggul. Mengucapkan terima kasih, menyampaikan penghargaan pada RTM yang selama ini telah memberi sokongan dan komitmen membantu kerajaan Sabah menyampaikan maklumat
dan juga memberi promosi tentang isu-isu yang tertentu seperti rancangan pembangunan Sabah Maju Jaya. Sangat berbangga dan berterima kasih kepada RTM kerana di RTM lah saya mengembangkan bakat, dan di RTM lah juga orang luar sana mengenali dan juga sampai saya sekarang ini. Selamat Hari RTM yang ke-76. Hari ini RTM menyambut ulang tahun yang ke-76 dan saya berharap agar saya dan semua warga RTM akan lebih maju dalam bidang penyiaran dan semoga penonton terus setia bersama RTM. RTM terus unggul. Pelbagai perubahan dalam industri penyiaran dan kami kekal relevan sebagai salah satu penyiar rasmi di negara Malaysia, dan juga untuk tahun ini pada sambutan Hari RTM kami berazam untuk lebih berusaha agar terus kekal relevan di hati rakyat. Selamat Hari RTM, teman setia anda. Sangat bangga menjadi sebahagian dari warga RTM dan sempena sambutan Hari RTM yang ke-76 ini. Walaupun banyak cabaran dan dugaan, tapi kami boleh bekerjasama sebagai satu keluarga. Akan terus menyumbang tenaga memastikan apa juga program yang diterbitkan di RTM akan terus dinikmati oleh masyarakat dengan lebih telus, berkualiti dan sahih. Antara pengisian sambutan Hari RTM ke-76 peringkat negeri Sabah adalah pelepasan konvoi jelajah keluarga Malaysia RTM 76, penyerahan sijil penubuhan SIDERT RTM Sabah serta temu bual khas di studio mini Sabah FM. Sempena sambutan Hari RTM ke-76 tahun, kali ini membawakan bingkisan mengenai Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sabah terus mengorak langkah ke hadapan meneroka kemajuan teknologi penyiaran. Selaras keperluan penyiaran masa kini, Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sabah juga tidak ketinggalan, malah terus menjadi tonggak maklumat yang berkualiti dan boleh dipercayai. Wartawan Nirona Newman ada perinciannya. Umum mengetahui struktur muka bumi Sabah yang agak mencabar, namun kini bukan lagi penghalang kepada RTM Sabah memberikan lebih banyak liputan berita dan penerbitan TV secara langsung dari lokasi dengan kualiti penyiaran berdefinisi tinggi. Biasanya bila kita berlaku bencana kita ada problem. Kalau kita operate secara biasa, kamera kita kena bergantung kepada kabel dan bergantung pada bekalan elektrik di situ. Dan ataupun kalau tidak kita terpaksa ambil penggambaran, kita terpaksa move on pergi ke tempat lain untuk kita nak sampaikan. Jadi sekarang itu tak perlu lagi. Dan kamera boleh buat multi kamera. Sebagai kesungguhan kerajaan dalam memantapkan lagi siaran RTM di negeri ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Anwar Musa sendiri telah merasmikan pelancaran kenderaan Digital Satellite News Gathering di SNG RTM Sabah yang pertama di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KEKOM, Kota Kinabalu pada 29 Mac lalu. Dengan kos 3.3 juta ringgit, kenderaan ini boleh beroperasi di pedalaman tanpa bekalan elektrik atau internet. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran Puteri Joliana Yaakob berkata, kenderaan DSNG ini menggunakan konsep pemasangan peralatan yang ringkas dan mudah untuk dikendalikan. Ia juga mampu menjimatkan kos operasi dan tenaga kerja selain menambah baik jangka hayat peralatan, lebih teratur dan selamat dengan pemasangan kekal di dalam kenderaan. 3 kamera dengan very simple konsep dengan mixer yang bersekali dengan audio mixer sekali. Juga kaki tangan juga boleh dikatakan very low, kata sedikit, 4 orang kalau boleh kan. Jadi bisa menyebabkan kos dan juga operasi jugalah. Sementara itu, penolong pengarah berita hal ehwal semasa BES Sabah, Ruskap Muharram berkata, kenderaan DSNG telah merubah keadaan kepada yang lebih baik dan seterusnya menjadi medium penyiaran menyeluruh dan berkualiti. Berita kita lebih cepat sampai kepada audiens.
Dan kita harapkan juga dengan kemudahan ini ianya akan mampu memberi lebih banyak liputan di luar kawasan, khususnya di luar bandar, dan sekaligus akan menjayakan hasrat kita. RTM ini dia yang pertama di lokasi dan dia ialah penyampai yang pertama menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Penyiaran Sabah berevolusi dalam menyampaikan kandungan berimpak dan berdefinisi tinggi. Ia dilaksanakan dengan perolehan teknologi termasuk kemudahan DSNG yang pasti dapat memantapkan paparan audiovisual yang lebih jelas ketika siaran. Nirona Niman, Berita RTN. Bermula hari ini, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins membenarkan solat fardu berjemaah, solat Jumaat, Tarawih dan solat sunat lain di masjid dan surau dengan merapatkan sejadah tanpa bersentuhan antara jemaah. Kebenaran ini susulan Sabah memasuki fasa peralihan endemik COVID-19. Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Aziz Bongsu Jaafar berkata, solat tarawih turut dibenar dilaksanakan dengan 20 rakaat sepanjang bulan Ramadan di semua masjid dan surau. Tahun ini, Alhamdulillah, kita telah diberikan sedikit kelonggaran dengan membenarkan semua masjid di negeri ini full capacity 100% dan penjarakan sosial di masjid berdasarkan sejadah. Maksudnya sejadah yang lazim dipakailah. Tidak terlampau kecil, tidak juga terlampau besar. Beliau berkata demikian pada Majlis Pengisytiharan Kadar Zakat Fitrah Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Hanya individu yang lengkap 2 dos vaksin COVID-19 membawa sejadah dan memakai pelitup muka sahaja dibenarkan hadir ke masjid dan surau. Aktiviti moreh juga dibenarkan tetapi bagi makanan berbungkus. Majikan, pekerja dan masyarakat yang layak perlu sedar serta mengambil serius betapa pentingnya membuat caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Caruman tersebut bukan sahaja sebagai pelindungan tetapi juga banyak membantu khususnya mengubah hidup baru pekerja yang kehilangan upaya akibat kemalangan. Kalau tidak ada perlindungan Perkeso, dia akan mengalami masalah yang paling besar. Tapi syukur Alhamdulillah dengan sokongan pihak daripada Jabatan Ketua Menteri dan juga pihak Hospital Queen Elizabeth, hari ini kita sama-sama untuk memberi sokongan kepada beliau. Kepentingannya kita mencarum di Perkeso, kita pun tidak tahu masa akan datang kemalangan atau apa-apa yang akan terjadi. Perkeso dapat membantu kita. Pihak hospital, terutamanya Hospital Queen Elizabeth lah ya, banyak bekerjasama dengan Perkeso lah ya. Kita banyak mengenal pasti pesakit-pesakit yang memerlukan bantuan rawatan lanjut, terutamanya macam kes-kes macam ni. Beliau berkata demikian dalam majlis ringkas penyerahan sumbangan Perkeso ke Riah Alis, seorang pencarum dan berinsurans di Kampung Sungai Damit, Tuaran. Keria menerima sumbangan faedah hilang upaya kekal lebih RM72,000 dan faedah berkala RM42 sehari serta pencen seumur hidup RM1,182 sebulan. Turut dibekalkan kerusi roda, katil boleh laras dan peralatan kesihatan. Usahawan khususnya di Parlimen Sepanggar diseru menerokai bidang dan produk baharu yang lebih sesuai dengan keperluan pengguna sekaligus kekal relevan dan berdaya saing dengan produk sedia ada. Mereka juga perlu melengkapkan ilmu dan pengetahuan melalui teknologi terkini dan selaras lonjakan maklumat semasa. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Adun Karambunai, Datuk Yaakob Khan berkata 30 para usahawan bakal dibantu melalui program di bawah Persatuan Bisnes Usahawan Sepanggar BUS selain berharap mereka akan memantapkan lagi kemahiran dan perniagaan masing-masing. Manakala pengerusi BUS, Romeo Esno berkata, usaha ini selaras dengan perkembangan dalam dunia perniagaan yang semakin mencabar selain mengharungi fasa baharu endemik. Kita akan bimbing diorang dalam sekitar 30 peserta untuk kita
angkat mereka sebagai usahawan yang berjaya. Kita sebenarnya akan bekerjasama dengan pihak SIRIM, MARA, GPSM, DADR untuk membuat latihan. Dan di samping itu juga kita akan membantu kepada peserta-peserta ataupun usahawan ini yang layak untuk diberi bantuan keuangan. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Mewakili warga kerja Seksyen Berita dan Ehwal Semasa RTM Sabah, saya Rita Alusius Malik mengucapkan selamat menyambut Hari RTM ke-76 tahun. RTM terus unggul. Dengan itu kembali bersama Atika Naim di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rita untuk perkembangan di Sabah. Saudara, di Labuan, sambutan hari ulang tahun RTM ke-76 diraikan secara sederhana di laman Padian Labuan FM. Perasmiannya disempurnakan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mantik di Angkasa Puri yang mewakili Menteri menerusi skrin TV secara langsung. Majlis dihadiri Pengarah Penyiaran Labuan Aminah Samsudin Muhammad, Pengarah Jabatan Penerangan Labuan Abdul Rasil Hajatil dan Pegawai Pertahanan Awam Lieutenant Colonel Erwin Kinsui. Menurut Aminah, RTM khususnya Labuan FM pastinya terus berusaha mengekalkan peranannya sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat. Pada majlis ini turut diadakan pelancaran pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDAT Keluarga Malaysia. Selain menyanyikan lagu tema sambutan terus unggul, sambutan disurikan dengan acara memotong kek, penyampaian cenderahati peminat setia Labuan FM dan persembahan baskers. Hampir 50 pegawai dan kaki tangan RTM Labuan bersama tetamu jemputan turut sama memeriahkan majlis. Ucapkan selamat ulang tahun RTM ke-76 tahun dan semoga RTM akan terus menjadi yang terunggul dan sentiasa menyampaikan info-info yang terkini. Berita wilayah petang ini diteruskan dengan lintas langsung dari Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim. Antara tumpuan sambutan hari RTM ke-76 yang menyaksikan 15 kaki tangan RTM Melaka menyertai pasukan sukarelawan tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDAT dan persediaan Melaka menerima kehadiran pelancong asing susulan pembukaan semula sempadan negara mulai hari ini. Teruskan Nur Amalina dengan laporannya. Ya, Atika, seramai 15 kaki tangan RTM Melaka menyertai pasukan sukarelawan tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDAT sempena hari RTM ke-76. Menurut Pengarah APM Melaka, Lieutenant Colonel PA Cuba John Martin Quadra, ia membolehkan RTM menjadi antara sukarelawan pertama menghulurkan bantuan jika berlaku bencana. Hasrat, tekad kita adalah untuk memastikan kesiapsiagaan kita bersama dengan tim dedikasi SIDAT RTM Negeri Melaka khususnya untuk kita melaksanakan sebenarnya amanah dan juga tanggungjawab kita dalam memastikan keselamatan, kesejahteraan, keamanan khususnya di Negeri Melaka ini. Beliau berkata demikian selepas sambutan Hari RTM ke-76 di Jalan Taming Sari. Dalam pada itu, Pengarah RTM Melaka, Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, kerjasama itu juga dapat menambah ilmu sukarelawan dan bantuan kecemasan warga kerja RTM Melaka. Harapan saya semoga kerjasama bukan sahaja dengan APM ataupun dengan agensi-agensi kerajaan yang lain lebih diteruskan lagi di masa akan datang untuk mengeratkan dan memperkukuhkan lagi hubungan antara satu sama lain. Kerajaan negeri menyasarkan 9 lagi pusat digital ekonomi keluarga Malaysia PEDI diwujudkan di Melaka menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mahmad Ali berkata, setakat ini sebanyak 30 PEDI telah diwujudkan di seluruh Melaka bagi merapatkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar, khasnya kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS. Katanya daripada 30 PEDI tersebut, sebanyak 14 PEDI terletak di daerah Alur Gajah, 11 di Jasin dan 5 di Melaka Tengah serta memberi manfaat kepada 905 PKS.
Kewujudan PAD ini adalah satu usaha transformasi untuk memacu pembangunan ekonomi digital Malaysia ke arah aspirasi nasional menuju tahun 2025 di bawah rancangan Malaysia ke-12. Apabila usaha akan ditumpukan untuk menyediakan persekitaran yang menyokong pertumbuhan ekonomi. Hari ini kan anak muda Grab dan sebagainya, kemudian ada produk-produk pada usahawan-usahawan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Hari Bertemu Pelanggan Kerajaan Negeri dan Majlis Pelancaran Pusat Digital Keluarga Malaysia di Pusat Digital Ekonomi Keluarga Malaysia Dewan Komuniti Taman Bandar Baharu Masjid Tanah. Susulan pembukaan sempadan negara hari ini, pelancong dalam dan luar negara hanya boleh menggunakan laluan darat untuk ke Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Ahmad Ali berkata setakat ini laluan udara dan laut ke Melaka masih ditutup dan belum boleh digunakan. Dalam darat, sekat ni yang saya fahamkan darat dulu. Darat, untuk pergi Melaka, kita juga menunggu daripada pihak federal. Sebab kaedah kapal yang akan masuk, feri-feri yang akan masuk, itu belum. Itu di bawah Immigration Jabatan Laut. Itu prosedurnya saya tunggu dia orang dululah. Datuk Seri Sulaiman berharap semua pihak terus mematuhi SOP yang ditetapkan walaupun negara dalam fasa peralihan endemik. Dalam pada itu, Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM sudah bersedia menerima kehadiran pengunjung susulan pembukaan semula sempadan negara hari ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Murad Husin berkata, ia termasuk menambah baik ke semua produk pelancongan yang disediakan di bawah perbadanan itu. Jadi untuk tujuan ini sebenarnya kita memang bersedialah ke arah untuk menyambut kehadiran pelancong-pelancong bermula 1 April. Dan untuk makluman, kita sentiasa naik taraf lah dari segi fasilitis yang ada. Kalau dilihat pada ini banyak di antara penggunaan-penggunaan baru yang kita sediakan, dan untuk memastikan kesesaan pengunjung ataupun pelancong yang hadir untuk River Cruise ni, mereka rasa enjoy dan seronok. Bercakap kepada RTM katanya, selain Melaka River Cruise, PPSPM turut menyediakan bot loncat-loncat untuk memudahkan pengunjung melawat bandaraya bersejarah itu menggunakan laluan air sekaligus mengelakkan kesesakan lalu lintas. Sekian paparan dari Melaka. Saya mewakili warga kerja RTM Melaka mengucapkan selamat Hari RTM ke-76. Sebagai keluarga Malaysia, bersama-sama lindungi diri dan lindungi semua daripada COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri untuk perkembangan menarik dalam berita wilayah. Terima kasih Amalina untuk perkembangan di Melaka. Seterusnya kita ikuti sidang media Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sepenuh hari pertama pembukaan sempadan udara negara. Pembukaan semula sempadan berjalan lancar dan secara keseluruhannya KKM sangat berpuas hati dengan pembukaan sempadan, sama ada sempadan pintu masuk antarabangsa udara ataupun sempadan darat di Singapura dan juga dengan Thailand. Sempadan darat di Tambak Johor dan juga link kedua, dan sempadan utara di Bukit Kayu Hitam dan juga di Wang Kelian. KKM juga telah memastikan kerahan kaki tangan KKM di semua pintu masuk antarabangsa untuk membantu Jabatan Immigration dan agensi-agensi yang lain untuk memastikan semua protokol kesihatan dapat dipatuhi oleh semua pengembara yang masuk ke Malaysia. Saya hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya agensi-agensi yang berada di pintu-pintu masuk antarabangsa, Jabatan Immigration, Jabatan Custom, Malaysia Airports dan juga syarikat-syarikat penerbangan kita seperti Malaysia Airlines, Air Asia, kerana banyak telah membantu untuk memastikan pembukaan sempadan kita pada hari ini dapat dilaksanakan dengan selamat dan dengan lancar. Saya juga telah tanya pengembara-pengembara berkenaan dengan pengalaman mereka. Mereka juga memaklumkan bahawa tiada apa-apa masalah. Sangat mudah untuk mereka dapat kad pengembara dalam MySejahtera, dan kita telah minta supaya syarikat-syarikat penerbangan seperti Air Asia memastikan pengembara itu mengisi
MySejahtera mereka dan memperolehi kad penerbangan, kad pengembara sebelum mereka masuk ke dalam pesawat, sebelum mereka dibenarkan untuk check-in. Dan ini telah banyak membantu, sebab itu kita tak nampak apa-apa kesesakan berlaku di sama ada KLIA, KLIA 2 ataupun mana-mana pintu masuk antarabangsa yang lain. Dan dari masa ke semasa kita akan tingkatkan lagi komunikasi kita dengan syarikat-syarikat penerbangan supaya pengembara semua dah mengisi dan mendapat kad traveller mereka ataupun traveller card mereka sebelum mereka datang ke sini. Dan seperti mana kita melihat, mereka keluar daripada pesawat terus ke immigration dan keluar saja. Kalau dia nak buat test, dia boleh buat di sini. Kalau dia nak buat test di luar pun boleh. Dan ini dilihat adalah langkah untuk kita pulihkan sektor pelancongan negara kita selari dengan usaha untuk kita pulihkan ekonomi. Saya ingin maklumkan bahawa seramai 346 anggota kesihatan ditugaskan bagi setiap shift di 75 pintu masuk antarabangsa, udara, laut dan darat bermula pada hari ini. Di KLIA dan KLIA 2, keseluruhan anggota kesihatan yang ditugaskan adalah 250 orang. Ini untuk bantulah dari segi protokol kesihatan, bantu kalau ada yang ada masalah dengan aplikasi mereka dan sebagainya. Maklumat daripada MAHB, Datuk Iskandar bersama dengan saya, berdasarkan kepada jadual penerbangan yang telah pun filed, kita semua lapangan terbang di Malaysia dijangkakan menerima 119 penerbangan pada hari ini, ya, hari yang pertama. KLIA, the two terminals in KLIA, 110 flights from cities like Hong Kong, Incheon, Melbourne, New Delhi, Doha, Istanbul and London. Penang today received 7 flights, 5 from Singapore, 2 from Taipei. Langkawi and Ipoh are receiving one flight each from Singapore. So good first day, Alhamdulillah. Okay? Ada tak? Belum lagi. Nanti kita akan maklumkan besok, ya. So, kita nak selesaikan habis hari ini. Setakat ini belum lagi. Baik, saya juga orang ini sudah jalan dia tidak fokus jadi pagi datang barang balik ini masih cedera mau macam mana isi apa masih wajiban masih cedera mau macam mana isi alamat. Oh, dia okey, kalau dia day tripper, dia cuma perlu bagi tahu dia nak pergi mana. Contoh dia ada meeting ataupun dia akan pergi ke lunch or dinner, dia just tulis restoran tu aja. So kita tahu kalau ada apa-apa, kita tahu mana nak cari dia. Kalau dia mungkin dia datang untuk satu hari, dia nak pergi beli belah di sebuah pusat beli belah, just tulis itu saja. Jalan-jalan, mesti dia kena pergi somewhere kan. Dia letaklah dia nak pergi kedai mana ke, ya. Oh, ni soalan lambung ni, nak kena smash betul-betul kan. Of course, ini adalah usaha kerajaan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah meletakkan satu exit plan yang jelas, ya. Dan perkara ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta saya dan menteri-menteri lain di dalam jawatan kuasa Kuartet untuk buat persiapan untuk hari ini. Dah berapa bulan dah kita buat persiapan, ya, sebab kita nak melihat bahawa ini adalah pemangkin kepada pemulihan ekonomi negara. Dan saya melihat kestabilan politik, kepimpinan kerajaan banyak membantu untuk kita sampai ke tarikh rahmat inilah, di mana bukan hanya sempadan kita buka, tapi SOP lain pun kita dapat longgarkan. Tadi solat Jumaat ramai yang tunjuk gambar, dah dapat dirapatkan. Kalau tak rapatkan sah pun rapatkan sejadah. Okay. Ada lagi soalan? Okay, thank you guys. Thank you everyone. Well.
Seorang remaja lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kuantan hari ini atas tuduhan membunuh kanak-kanak 11 tahun bulan lalu. Remaja berusia 16 tahun itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian mangsa di surau sebuah asrama anak-anak yatim di Kuantan antara 3.45 petang hingga 4.15 petang 20 Mac lalu. Pertuduhan dibab mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Majistret Ainis Abu Hassan Syari kemudiannya menetapkan 1 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Fadlin Hani Khairun, manakala remaja terbabit diwakili Peguam Datuk Muhammad Najib Hussein. Dalam kejadian 2 minggu lalu, mangsa didakwa telah dicekik dan dihempas ke lantai hingga tidak sedarkan diri. Kejadian berlaku setelah mangsa dikatakan mengambil wang RM4 milik suspek. Mangsa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Afsan, Kuantan. Lima juta pelancong domestik bakal mengunjungi negeri Perak setelah pembukaan semula pintu sempadan menjelang fasa peralihan endemik. Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata, ia selari dengan hasrat kerajaan negeri mengekalkan kapasiti kemasukan pelancong ke negeri itu seperti sebelum ini. Jadi kalau kita dapat maintain untuk endemik ini di kapasiti yang sama, itu pun kita rasa dah cukup bersyukurlah. Cuma kita harapkan selepas endemik ini berlalu, fasa ini kita berjaya orang kata lalui secara bersama. InsyaAllah lah saya tengok daripada segi kemasukan pelancongan, kita boleh mensasar kepada jumlah yang lebih tinggi daripada apa yang kita sasarkan pada tahun ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan pementasan teater Labun Mak Dara bersempena sambutan Hari RTM ke-76 di Auditorium RTM Perak. Saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Selamat Hari RTM ke-76. RTM terus unggul. Saya Atika Naim. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Senandung, dari menyalurkan rasa girang, memberikan yang terasli, memiliki keunggulan berprestasi, karismatik, inovasi, unik dan tersendiri, informasi, hiburan terkini, berwawasan, berdinamik, responsif dan terbaik, maju dan terus unggul RTM. Dulu dan kini sentiasa di hati, saluran berinformasi, mengingatkan rangkaian bervariasi, RTM untuk semua. Berdekat bersenandung, tidak tari menyalurkan rasa girang, memberikan yang terasli, memiliki keunggulan berprestasi, karismatik, inovasi, unik dan tersendiri, informasi, hiburan